Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nina Rozman dan ini Niaga Awani. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Dan antara perkara utama yang akan saya mulakan pada kali ini, sekali lagi Niaga Awani akan bawakan perkembangan terkini data dan statistik mengenai prestasi ekonomi. Bagaimanakah keadaan ekonomi yang kita bawakan setiap bulan, setiap suku dan juga setiap tahun. Dan kali ini saya akan kongsikan antara laporan terkini yang baru dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu merupakan indeks perdagangan luar negeri untuk bulan April 2023. Sudah tentu kita akan bawakan data ini untuk anda lihat bagaimanakah keadaan ekonomi ketika ini, di mana kami akan bawakan juga pakar dan penganalisis untuk bantu kami memahami dan mengulas lebih lanjut mengenai data-data ini yang kita kaitkan dengan keadaan ekonomi sekarang. Dan sudah tentu paling utama adalah bagaimana untuk kita terjemahkan kepada pemahaman anda, terutama rakyat di luar sana, dan kesan-kesannya terhadap diri kita dan juga negara. Sudah tentu saya mulakan terperinci bagaimanakah perdagangan luar negeri. Kalau kita lihat perdagangan luar negeri yang melibatkan ekspor dan import, malangnya ekspor adalah menurun, di mana ia susut sebanyak 18.7%. Ini adalah prestasi bulan di mana anda melihat pada bulan Mac dan April tahun ini ia telah turun, iaitu nilai ekspor kita kepada 18.7%. Kalau daripada 129.7 mata kepada 105.4 mata, dan ini adalah nilai ekspor di mana kita dapat melihat penurunan. Bukan itu saja, nilai import kita juga mengalami iaitu penurunan, di mana kita melihat kelemahan menurun sebanyak 2 digit juga untuk nilai import pada bulan April 2023, di mana ia telah mencatatkan daripada angka 103 mata kepada 92.6%, dan ini adalah nilai ekspor dan import di mana anda dapat teliti pada bulan April telah susut. Kalau kita nak lihat secara terperinci apakah indeks yang memberi sumbangan kepada penurunan dan penyusutan terhadap nilai ekspor dan import ini, kalau anda teliti di sini ada terdapat beberapa indeks, dan indeks ekspor di mana kalau kita lihat indeks nilai seunit, di mana ia telah juga, kalau kita lihat di sini semua arrow merah, nilai indeks seunit telah menurun sebanyak 0.5%, termasuk juga dengan indeks volume juga telah menurun 18.3%, dan antara indeks yang telah menyumbang kepada penurunan iaitu indeks nilai seunit, kalau kita teliti di sini antara penurunan yang paling tinggi adalah pelbagai barang keluaran kilang, iaitu telah mencatatkan hampir penurunan hampir 30%, diikuti juga dengan minyak galian, iaitu penurunan penyusutan dengan 2 digit sebanyak 16.6%, diikuti juga dengan faktor ketiga terbesar yang mengalami penurunan ekspor, iaitu alat jentera dan kelengkapan pengangkutan. Selain itu, kalau kita lihat import juga, nilai indeks seunit dan indeks volume kedua-duanya menurun dengan jumlah 0.8% untuk indeks nilai seunit dan 9.4% penurunan untuk indeks volume. Dan apakah indeks yang menyebabkan nilai import kita menurun? Di sini iaitu indeks terbesar yang mengalami penurunan, yang menyebabkan penurunan penyusutan import ini adalah disebabkan yang terbesar hampir mencecah 20% adalah pelbagai barang keluaran dalam kilang, diikuti juga dengan iaitu hampir 10% barang-barang keluaran kilang dengan alat jentera dan kelengkapan pengangkutan sebanyak 8.1% penurunan. Dan ini adalah secara terperinci anda lihat apakah indeks yang telah menjadi faktor penurunan terhadap ekspor dan import kita pada bulan April 2023 ini. Pada masa sama, kalau kita lihat terma perdagangan ini meningkat namanya, iaitu sebanyak 0.3% terma perdagangan. Dan kita teliti di sini alat jentera dan kelengkapan pengangkutan, termasuk juga dengan indeks bahan mentah tidak boleh dimakan dan indeks makanan, ketiga-tiga indeks ini mengalami peningkatan. Walaupun terma perdagangan mengalami peningkatan, tapi kita sudah teliti bahawa nilai indeks unit ekspor import kita telah menyusut pada bulan April, dan persoalannya adakah prestasi lemah ini akan diteruskan, kita dapat lihat prestasi ini akan terus menerus pada bulan-bulan akan datang, pada suku akan datang maupun untuk tahun ini. Sudah tentu kita harus memahami apakah cabaran ataupun iaitu masalah isu yang kita tengah hadapi sebagai negara Malaysia, mungkin bukan sahaja di peringkat tempatan tetapi di peringkat nasional, kebangsaan, termasuk juga dengan di peringkat global. Dan saya akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian, iaitu Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, pensyarah ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM.
Prof, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sudah lama kami tidak mempunyai kehadiran Prof di Niaga Awani setelah sekian lama. Tetapi sudah tentu bukan nak bawakan berita buruk, iaitu kalau kita lihat perdagangan indeks ekspor dan import kita memang menyusut, iaitu lebih kurang kalau kita lihat bulan ke bulan ia menurun bulan ke bulan daripada Mac hingga April ini. Dan kalau kita nak teliti, Prof, mungkin Prof boleh kongsikan apakah faktor penurunan perdagangan luar negeri kita ni menurun? Adakah disebabkan faktor dalaman ataupun faktor luaran dan faktor dalaman ataupun faktor luaran yang dikatakan menjadi punca utama penurunan kepada perdagangan indeks luar negeri ini? Okey, terima kasih Nina atas jemputan. Saya melihat bahawa ia adalah kombinasi kedua-dua faktor dalaman dan luaran. Tapi seperti apa yang telah digambarkan tadi data-data perdagangan kita ni sememangnya pada ketika ini agak membimbangkan. Bukan saja kita tengok daripada bulan ke bulan, daripada tahun ke tahun. In fact, kita punya prestasi ekspor kita ni sebenarnya mencatatkan kejatuhan 2 angka yang terendah sejak bulan Mei 2020. Jadi bagi saya data-data ini, sebab kalau kita tengok jumlah dagangan itu menyusut dan ia menyusut akibat daripada kedua-dua komponen ekspor dan import. Dan saya fikir apa yang lebih membimbangkan adalah saya melihat penyusutan dalam lebihan dagangan kita. Ini lebihan dagangan ini yang menjadi kerisauan saya adalah apabila dijangkakan akan berlaku, mungkin pada ketika ini risiko dia masih rendah, tetapi ada juga saya lihat kebarangkalian bahawa perkara seperti defisit berkembar ataupun twin deficit yang menjadi kerisauan jugalah, iaitu defisit bajet defisit dan juga defisit perdagangan. Namun begitu, balik kepada persoalan tadi berkenaan dengan faktor-faktor ini, saya berpendapat kita cerita dulu dalam aspek global. Global ini kita tahu bahawa kita sejak daripada pasca pandemik, kita tahu bahawa dunia mengalami satu keadaan yang kita panggil VUCA. Dia volatile, uncertain, dia semakin kompleks dan juga semakin ambiguous. Ini perkara-perkara yang saya fikir kita semua pun sudah sedar dari segi proses monetary tightening yang masih lagi berlaku, yang kita lihat secara yang begitu agresif. Kita juga lihat ketidaktentuan geopolitical situation yang masih lagi berterusan, dan juga kita tahu ada beberapa faktor dalam konteks Malaysia yang menyebabkan aktiviti perdagangan kita agak menyusut, iaitu kita lihat prestasi ekonomi rakan dagangan utama kita, iaitu negara China, dilihat tidak seperti yang dijangka. Jadi kesan daripada zero COVID policy mereka tu, kalau kita tengok dia punya economic scarring ataupun dia punya parut ekonomi itu masih lagi tidak dapat dipulihkan dalam masa yang terdekat, dan pasaran pun tidak menjangka bahawa prestasi ekonomi negara China dalam keadaan yang tidak begitu baik seperti yang dijangkakan. Kalau kita lihat contoh saja pun, pertumbuhan ekonomi mereka pada suku pertama, kalau saya tak silap agaknya dalam sekitar 4.5%, lebih rendah daripada prestasi ekonomi kita. Dan kita juga lihat mereka mempunyai pelbagai isu, masalah struktural akibat daripada kesan isu apabila mereka meletakkan dasar zero COVID policy itu. Contohnya kita tengok dari segi isu graduate unemployment, mereka semakin meningkat, youth unemployment, dan juga isu underemployment. Begitu juga sektor-sektor yang lain. Jadi ia memberikan kesan secara yang langsung kepada ekonomi kita. Jadi itu dari sudut luaran. Dari sudut domestik, bagi saya apa yang perlu dilihat adalah sebenarnya saya berpendapat dari segi perdagangan ini adanya satu vacuum, kekurangan dari segi strategi ekonomi yang jelas, dari segi di manakah kita nak melihat hala tuju dari segi strategi ekonomi dan perdagangan antarabangsa kita. Contohnya
saya masih lagi menantikan pelancaran industrial master plan yang terkini yang masih lagi belum diumumkan. Begitu juga saya lihat tidak ada banyak usaha untuk memfokus kepada sektor-sektor yang begitu terkesan, contohnya SME. Tadi kita tengok data yang Nina tunjukkan, indeks-indeks keluaran kilang, alat jentera. Ini saya yakin banyak melibatkan sektor-sektor SMEs, PKS kita yang saya tengoklah tidak diberikan penumpuan kerana kita tengok pelan induk SME pun masih tidak lagi diumumkan. Begitu juga dari segi perancangan untuk kita nak memaksimumkan kebaikan ataupun menembusi pasaran baru melalui blok-blok ekonomi, melalui multilateral agreement, contohnya RCEP ataupun CPTPP. Itu juga saya tengok tidak begitu ditekankan. Jadi itu dua faktor yang saya lihatlah, faktor domestik dan juga faktor global yang menyebabkan keadaan penyusutan dari segi trend perdagangan kita, dan saya berpendapat bahawa trend ini dijangka akan berterusan pada suku-suku seterusnya pada tahun ini. Baik, seperti yang faktor-faktor yang menyebabkan penyusutan terhadap perdagangan luar negeri kita, ekspor dan import kita pada bulan April ni yang dikatakan, yang dikongsikan oleh Prof. Irwan sendiri. Jadi kita juga nak tahu, kita nak lihat apabila kita dah lihat penurunan, kita nak tengok macam mana ataupun sektor-sektor ekonomi yang mana yang paling rentan ataupun kita boleh cakap mudah terekspos dengan downside risk ekonomi, dan mungkin kita boleh lihat kerjasama antara kerajaan dan juga swasta. Apa bentuk kerjasama yang ideal yang boleh dilakukan antara dua pihak ini, mungkin seperti yang Prof kongsikan tadi, iaitu bergabung dalam Indox Plan Master Plan ataupun Indox SME. Pandangan Prof bagaimana? Ya, sebenarnya sektor-sektor yang terjejas ini kita boleh nampaklah, sebab dalam konteks ekspor kita ataupun dagangan kita ini pun yang menjadi dominan itu adalah E&E lah, electric and electronic. Begitu juga kita tengok ialah dari segi petroleum, minyak, kelapa sawit dan sebagainya. Namun begitu, memang sektor-sektor ini memang akan terjejas teruk, dan kita juga mempunyai prospek ekonomi yang lebih terdedah kepada negara China. Begitu juga dengan negara Amerika Syarikat juga, walaupun Amerika Syarikat bukanlah negara dagang utama, tetapi ia masih lagi menjadi rakan dagang penting, antara yang terpenting untuk negara kita. Jadi bagi saya dari segi exposure itu, memanglah kita lihat sektor-sektor yang lebih dalam perkilangan, begitu memberi kesanlah kepada prestasi dagangan kita. Jadi saya berpendapat bahawa memang kita perlu mencari penyelesaian yang lebih tuntas dan komprehensif, kerana kalau tidak kita juga melihat contohnya prestasi pertumbuhan ekonomi kita walaupun berada pada satu tahap yang agak baik pada suku pertama dengan rekod 5.6%, tapi jangkaan dia pada masa akan datang, contohnya suku kedua, dijangkakan juga pertumbuhan ini akan lebih berkurangan, dan ini sebenarnya akan memberi kesanan juga kepada ekspor kita. Jadi apa yang saya boleh lihat di Malaysia, untuk kita nak mencari penyelesaian kepada yang dikatakan sektor-sektor yang akan terjejas ini, kita juga perlu faham bahawa ekspor kita ni juga bergantung juga kepada import kita. Sebab itu penting untuk kita memastikan bahawa ringgit kita tidak begitu jatuh dengan signifikan, kerana walaupun secara konvensionalnya memang kita tahu kalau ringgit kita jatuh tu akan memberi kesan dari segi kesan positif lah kita nampak secara umumnya kepada pemain-pemain ekspor kita. Namun begitu kita perlu faham bahawa dari segi ekspor kita ni sebenarnya produk kita tu banyak dikeluarkan dengan mempunyai import konten yang agak tinggi. Jadi maksud dia bila ringgit itu jatuh, ia juga akan meningkatkan dari segi inflasi import. Jadi ini juga secara tidak langsung memberikan kesan negatif kepada prestasi ekspor kita, pemain-pemain ekspor kita, tidak kira apakah
sektor-sektor yang mereka adalah, sama ada sektor yang berasaskan industri ataupun juga sektor yang berasaskan perkhidmatan. Tapi Prof, kalau bercakap mengenai prestasi ringgit yang kita boleh cakap melemah dalam masa 6 bulan dan lagi lemah, kemungkinan akan cecah 5 atau 6 sekiranya tidak dikawal. Tetapi adakah penurunan ringgit ini akan menyebabkan penurunan atau penyusutan terhadap perdagangan luar negeri kita, ekspor dan import ini akan dijangka turun selama jangka panjang, ataupun ini hanya adalah trend sementara sahaja? Kalau kita lihat sepatutnya kejatuhan ringgit itu seperti yang saya sebutkan tadi lah, iaitu sepatutnya memberikan kesan yang positif. Tapi kita tengok dari secara keseluruhan dia memang all in all dia akan memberikan kesan yang agak negatif. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, ini tidak bermakna lah kita tidak boleh melakukan apa-apa. Kalau adanya intervensi daripada kerajaan yang bagi saya dapat memberikan satu kekuatan kepada pemain-pemain sektor ekspor kita, saya yakin bahawa kita boleh at least tidak boleh reverse the trend as well. It's possible sebab kita lihat di sini bahawa dari segi kapasiti kita memang kita mempunyai keupayaan. Cumanya bagaimana kita nak maneuver dari segi keutamaan prioriti kita dan juga bagaimana kita memastikan bahawa adanya pelaburan-pelaburan yang saya fikir lebih strategik lah untuk kita memfokus kepada peningkatan dalam industri ekspor kita. Macam saya sebutkan tadilah beberapa perkara dan juga perancangan dan juga perlunya ada insentif daripada kerajaan lah dan juga fokus. Contohnya kalau kita lihat dari segi regional kita, ada contohnya dari segi bagaimana negeri-negeri yang penting yang kita boleh tumpukan lah, dari segi bagaimana negeri-negeri tertentu yang mungkin kita boleh lihat dapat difokuskan untuk meningkatkan prestasi ekspor mereka dan secara langsung akan meningkatkan ekspor negara kita. Contohnya dari segi projek Nusantara yang besar yang saya fikir memberikan kesan yang agak tinggi kepada negeri Sabah dan Sarawak. Jadi di sana banyak sebenarnya penumpuan sektor yang boleh lihat. Begitu juga dari segi kita tengok usaha kerajaan dari segi meningkatkan perdagangan, bukan sahaja dari segi bilateral tetapi juga multilateral di antara negara ASEAN. Jadi ini kita boleh perkukuhkan melalui mungkin seperti saya sebutkan tadi RCEP dan juga mungkin dari segi perancangan dasar yang lebih spesifik. Baik, sudah tentu walaupun dagangan kita melihat prestasi susut pada bulan April 2023, tapi ini bukanlah pengakhirnya dan kita harus beri tumpuan kepada usaha berterusan bergerak ke hadapan. Dan saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin, Pensyarah Ekonomi Universiti Utara Malaysia UUM, kerana bantu kami faham mengenai antara cabaran yang perlu kita kenal pasti di peringkat tempatan hinggalah ke global, dan kita berharap yang terbaik untuk bulan-bulan yang akan datang, terutama untuk perdagangan luar negeri kita. Dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Dan selepas ini kami akan bawakan perkembangan iaitu perkembangan syarikat-syarikat korporat dalam segmen ringkas dagang selepas ini. Aset Rizab Antarabangsa Malaysia berjumlah $114.42 bilion, manakala aset mata wang asing lain berjumlah $601.3 juta menurut Bank Negara Malaysia BNM. Dalam kenyataan, BNM berkata mengikut format Special Data Dissemination Standard SDDS Tabung Kewangan Antarabangsa IMF, butiran terperinci Rizab Antarabangsa memberikan maklumat akan datang mengenai saiz, komposisi dan kebolehgunaan Rizab dan aset mata wang asing lain. Central Global Berhad CGB menerusi anak syarikatnya CIC Construction Sdn Berhad memeterai perjanjian jual beli bersyarat dengan RYRT Holding Sdn Berhad bagi mengambil alih 630,000 saham biasa mewakili 30% kepentingan ekuiti syarikat bernilai RM13.26 juta. Econpile Holdings Berhad berjaya meraih kontrak bernilai $9.5 juta atau $43.8 juta untuk projek pembangunan di Kemboja.
Kumpulan itu berkata anak syarikatnya iaitu Global Piling Solutions Co Limited memperoleh kontrak untuk Odem Living Co Limited bagi pembangunan Odem di Norodom Boulevard, Sangkat Tolel Besek, Phnom Penh. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com, serta dagangnews.com.